bulan yang lepas saya mula buat journal. Apa yang encourage saya untuk buat journal pada kali ini adalah saya masuk ada kelas Tuan Buahri Ramli, dan ayat dia yang terkesan adalah fikiran pertama yang keluar daripada minda kita adalah sampah. Motif saya buat journal tu adalah untuk saya buanglah sampah-sampah fikiran dalam minda saya. Jika anda pernah dengar tentang law of garbage truck, yang mengisahkan seorang lelaki ni dia order lah taksi kan macam biasa. So bila taksi tu datang, ambil lah, dia bawa drive macam biasa. And one time bila dia drive tu, tiba-tiba ada kereta ni keluar out of nowhere yang macam yelah potong queue something. Tapi orang tu pula yang keluar, orang yang potong queue tu pula yang menyebabkan orang hampir accident tu keluar, dan dia maki-maki lah kan driver taksi tu. Tapi driver taksi tu hanya senyum dan dia wave je lah, dia macam lambai macam tu je. So lepas tu dia teruskan perjalanan. Dalam perjalanan tu lelaki ni tanya lah kenapa driver tu sopan dengan driver yang tadi tu yang buat orang accident tu. Patutnya bila orang maki kita macam yelah padahal salah dia kan, tapi driver tu pula yang just senyum, lepas tu dia lambai. Taxi driver tu dia cakap lah, manusia ni macam garbage truck. Bila dia keluarkan benda-benda negatif tu, maksudnya dalam diri kita tu ada banyak benda negatif. Maksudnya banyak sampah-sampah emosi, sampah-sampah fikiran. Jadi dia mencari tempat untuk dibuang sampah-sampah tu. So maksudnya macam lebih kurang driver tadi tu yang dia ialah keluarkan maki hamil tu adalah mungkin sebab dia ada sampah-sampah fikiran, sampah-sampah emosi dalam diri dia. Jadi dia mencari tempat lah untuk dia buang benda-benda tu, untuk dia buang sampah-sampah yang ada dalam fikiran dan emosi dia dan perasaan dia. Bila saya dengar cerita tu, setiap hari sebenarnya kita ada sampah-sampah fikiran dan sampah-sampah emosi yang kita kumpul secara tak langsung. Tapi setiap hari tu kita tak ada pun buangkan dia kat satu tempat lah. Kalau kita tengok sampah kan, sampah yang kita buang dekat rumah, dekat office, terutamanya kalau sampah basah dalam 2 hari je berkulat. Kalau sampah kering mungkin 5 hari, boleh tahan 5 hari ataupun dalam seminggu lah. Lagi cepat kita buang, lagi kurang lah bau-bau yang kurang sedap untuk kita bau, ataupun tak adalah berkulat dengan benda tu. Cuba bayangkan sampah fikiran atau sampah emosi yang kita ada dalam diri kita ni dan kita tak buang benda tu. So bayangkan macam sampah basah je dah 2 hari dah berkulat. Tapi bayangkan sampah-sampah fikiran, sampah-sampah emosi yang ada dalam diri kita ni kita tak buang pun. Itu yang menjadikan kenapa kita jadi mudah marah, kenapa kita jadi mudah stres, depress, anxiety dan sebagainya. Sebab kita tak buangkan sampah-sampah emosi dan sampah-sampah fikiran dalam diri kita. Dengan journaling, itulah yang akan bantu kita untuk buang sampah tu. Supaya bila kita dah buang sampah tu, barulah idea-idea baru, masterpiece baru masuk dalam fikiran kita untuk kita buat decision yang lebih baik. Tak adalah jadi seorang yang mudah marah, mudah melatah, mudah kabut dan sebagainya. Journaling juga boleh bantu kita untuk release anxiety dan stres. Contoh dalam tempoh 2 bulan tu saya buat journal tu, bila saya tak dapat tidur ni, saya akan buat journal. Saya keluarkan apa yang dalam fikiran kita. Macam orang kata overthinking kan. Kadang kalau kita susah tidur sebab kita overthinking. Jadi saya akan keluarkan semua yang saya overthinking tu dalam journal. Maksudnya saya, kalau term Tuan Buahri, kita membotolkan the emotion state. Maksudnya perasaan kita, membotolkan perasaan kita ataupun fikiran kita tu dalam satu tempat. So that's it. Inilah dia. So saya membotolkan benda tu dalam journal lah. Kalau nak tulis journal ni anda boleh cubalah untuk digital ataupun secara ialah tulisan tangan. Yang ni nanti saya akan kongsi untuk cara macam mana nak buat journal yang saya buat lah. Journal juga boleh bantu kita untuk kurangkan isu mental health. Maksudnya contoh saya pernah sebelum ni saya pernah jadi terapis. Saya bantu orang untuk mengurangkan stres. Ada satu klien tu adalah di mana dia punya background dia adalah dia selalu di-compare oleh dia punya parent, dan dia benda-benda tu sampailah bila dah besar dia ada satu, bukan dah besar lah, mungkin semasa remaja dia dah start ada satu mental disorder. Jadi bila nampak benda tu, macam yang saya nampak core things lah yang kita boleh ambil pengajaran refleksi dari situ adalah kita kena buang sampah-sampah fikiran, sampah-sampah emosi yang kita ada supaya dia dapat mengurangkan potensi untuk kita ada mental disorder yang susah untuk disembuhkan. Dia boleh, tapi mungkin agak susah mengikut kepada kadar berapa lama dia ada mental disorder tu, dan mengikut kadar kemampuan lah seseorang tu untuk deal dengan mental disorder tu. Stage yang pertama bila saya buat journal tu adalah mula saya tak tahu nak cerita apa. Tapi bak kata Tuan Buahri, just tulis je lah apa yang
kita tak tahu lah. Contoh macam just kalau kita tak tahu nak tulis apa pun, just type lah, aku tak tahu nak tulis apa. Nanti biasanya lepas perkataan tu akan ada ayat-ayat yang bersambung lah, yang anda akan teruskan kepada benda lain. Lepas tu saya ingat balik masa mula stage yang pertama tu, saya punya page saya tulis lebih kurang 1 hingga 3 pages, which is agak panjang lah. Kalau pernah dengar tentang morning pages pun, antara method untuk tulis journal, morning pages ni dia tekankan macam kalau tulis tu journal maksimum 3 pages je, jangan lebih. So macam just nice lah. Maksudnya kalau walaupun dekat apps yang saya tulis tu dia tak ada pages, tapi dia punya orang kata panjang dia lebih kurang 3 page untuk A4 lah, size A4. Nak katakan masa mula saya buat journal tu banyak je sampah yang saya keluarkan. Itu lebih kurang dalam tempoh 15 hari lah lepas mula kan. Dalam tempoh 15 hari bila mula buat journal tu. Dan bila saya buat journal tu, kita dah tulis 3 page kan. Dan biasanya lepas tu kalau contoh saya membaca, saya akan dapat keluarkan idea-idea yang nice lah, yang best. Macam Tom baru cakap, bila perkara pertama yang keluar dari fikiran kita adalah sampah. Jadi bila saya dah keluarkan benda-benda yang tak best tu, so lepas tu saya rasa macam lebih mudah absorb bila saya membaca. Dia macam lebih mudah absorb ni in terms of kita faham dengan lebih dalam. Kita rasa refresh lah bila kita nak faham sesuatu benda tu. Kita rasa refresh bila kita baca buku. Selalu kita baca buku kadang dalam keadaan yang tepu, mungkin masa tu penat dan sebagainya. Tapi biasanya lepas saya buat journal tu, saya akan rasa refresh bila saya baca buku. Rasa macam lebih mudah untuk terima konten dalam tu. Dan kita dapat digest knowledge yang kita dapat daripada buku tu. Kemudian dalam tempoh lebih kurang 20 hari selepas tu, saya mula improve saya punya journal. Benda tu macam automatik tau. Mungkin macam dah keluarkan banyak sampah, so secara tak langsung lepas tu saya nak mulakan journal saya dengan bersyukur pula. Dalam tempoh lebih kurang 20 hari terawal, saya akan cakap mula saya buat sampai 3 pages kan. Tapi lepas tu kadar page tu, kadar panjang journal tu jadi makin kurang. Mungkin faktor dia mungkin dah kurang, sampah yang dikeluarkan tu mungkin dah kurang dan sebagainya kan. Tapi itu yang saya buat. So mula mungkin 3 pages, lepas tu kurang 2 pages, lepas tu kurang 1 pages atau even half of page. Lepas tu saya tambah pula, improve lagi journal saya dengan bersyukur. Maksudnya saya mulakan journal saya tu, contoh alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ni saya bersyukur. Lepas tu point-point lah, alhamdulillah hari ni saya bersyukur. So contoh point dia, saya sihat walafiat, keluarga saya masih sihat dan hidup. Second, alhamdulillah rumah ada elektrik, air dan lampu semua dalam keadaan elok, gadget semua elok kan, boleh guna, handphone boleh guna. So lepas tu baru saya buat sesi keluarkan sampah tu lah. Sampai kadang-kadang rasa macam tak ada benda nak dikeluarkan, tapi still saya tulis benda tu supaya saya, yelah macam saya cakap, sampah ni kita memang kena keluarkan setiap hari. Contoh kalau kita buang sampah, mesti kita akan buang setiap 2 hari, setiap 3 hari. Kalau mungkin sampah basah tu cepat dah sikit kan, tapi kalau sampah kering mungkin kita ambil masa lebih sikit untuk sebelum kita buang benda tu. Nak tak nak memang setiap hari saya akan biasakan lah, saya akan usahakan untuk saya buat journal. Kadang-kadang tak ambil masa lama pun, at least dia punya goal dia adalah asalkan buat. Contoh ambil lah masa 5 minit ke ataupun 1 minit, at least ada. Cuba make time untuk tu lah. So basically apa yang saya mulakan untuk journal saya sekarang adalah, pertama saya mulakan dengan bersyukur, dan second baru saya luahkan apa yang saya nak luahkan lah, in term of sampah fikiran lah. Cuma dia punya cons dia, saya tak tahu kenapa dalam tempoh 30 hari tu saya punya emosi negatif tu lebih keluar lebih cepat. Dia macam antaranya contoh macam saya jadi lebih mudah marah, lebih mudah down. Dia macam tak tahulah, mungkin sebab kita buat journal kan, yang kita keluarkan sampah-sampah yang kita ada, yang selama ni kita simpan. Jadi benda tu mungkin keluar lah secara fizikal. Kalau sebelum ni kita pendam kan, tapi disebabkan saya mula open myself untuk journaling, so apa yang saya dapat adalah emosi-emosi negatif saya tu keluar macam very tremendously, macam lebih mendadak lah daripada sebelum ni. Saya tak tahu benda tu
normal ke tak, tapi rasa benda yang sama, proses yang sama. Contoh kalau kita baru nak praktikkan mandi garam, mungkin benda-benda tu akan melalui proses yang sama. Dia macam contoh kalau kita ada muka yang breakout, semakin kita pakai something untuk pulihkan kita punya breakout tu, mungkin benaklah tu makin banyak keluar, tapi lepas tu bila dah habis keluar, dia akan lebih baik lah. So saya rasa benda tu proses yang sama. Disebabkan saya dah mula open up untuk journaling, so saya keluarkan sampah-sampah fikiran dan sampah-sampah emosi. Jadi benaklah tu memang berlaku lah untuk kita lebih macam rasa emosi yang negatif. So precaution yang saya nak bagi adalah itulah, kalau anda dah start journaling, mungkin proses tu akan berlaku, proses yang sama akan berlaku kepada anda, tapi mungkin ikut user preference lah. Mungkin proses anda lain, proses anda tak ada pun keluar macam lebih mudah marah dan sebagainya, so ikut orang lah. So kalau anda nak buat, itu je lah saya punya precaution, yang mana mungkin kalau tak tahu kalau anda dah berkahwin, adakah patut beritahu partner ataupun tak, itu terserah kepada anda. Tapi itu yang saya alami lah sepanjang 30 hari tu, which is tak tahu kenapa dia macam out of emosi perempuan kan. So sebab dia punya obviously perasaan negatif tu mendadak keluar, lebih memang rasa lah dia punya mendadak ni berbanding hari-hari yang biasa. Daripada journaling tu, saya perasan baru saya lebih mudah untuk bina tabiat baru. Macam sekarang saya cuba biasakan diri untuk membaca lah, at least macam 10 minit setiap hari. Kadang seminggu ada satu time tu yang paling perform pada saya adalah di mana saya baca buku 2 jam straight untuk 2 hari. So habislah satu buku dengan 100 pages, which is saya rasa satu achievement yang sangat positif lah untuk saya sejak saya mula journaling tu. Okay, so kalau kepada anda yang nak buat journaling, ini adalah tips saya. Pertama, dekat mana nak tulis. Mungkin ni anda akan tanya lah, so dekat mana yang tulis. Sebelum saya bercakap tentang ni adalah, goal dia adalah saya nak buang saya punya sampah fikiran. So asalkan saya dapat buat secara digital atau fizikal, mana-mana yang anda rasa what works for you ataupun lebih terkesan untuk anda, itu yang anda pilih. So macam saya sebelum ni, kalau macam sekarang saya cuba untuk kurangkan saya punya perfectionism tu. Kalau sebelum ni saya rasa bila nak buat journal, kita patut, macam kita wajib untuk buat journal dalam bentuk untuk kita tulis tangan kan. Tapi lepas saya fikir balik, apa pertama, macam cara saya sekarang adalah, pertama apa goal yang saya nak capai. So goal yang saya nak capai adalah saya nak buang sampah fikiran saya. So tak kisahlah dekat digital ke atau secara digital ataupun kita tulis tangan, asalkan dapat capai goal tu dah cukup lah untuk saya. So saya pilih untuk secara digital lah. Yang second, bila nak tulis journal, again goal dia adalah untuk kita buang sampah fikiran. Kalau saya biasanya saya mengambil konsep morning pages, di mana kita buat pagi lah. Kalau saya tak sempat pagi, macam mungkin ada benda yang nak disegerakan, so saya akan buat sebelum saya tidur, untuk kita buang sampah fikiran lah. Sebab biasanya kadang ada satu momen tu saya tak buat, so saya rasa susah nak tidur. Bila saya buat journal tu, baru rasa lebih better untuk tidur, lebih mudah lah untuk tidur. Yang ketiga, nak tulis apa kan. Nak tulis apa, macam saya pernah explain sebelum ni, adalah tulis je apa yang anda nak tulis. Contoh kalau tak tahu tulis pun, just tulis lah. Aku tak tahu, hari ni aku tak tahu nak tulis apa. Kadang-kadang bila kita termenung kan, macam tak tahu nak tulis apa, insya-Allah lepas tu ada je benda yang kita nak cerita kan. Atau macam nak cakap, hari ni aku tak tahu nak tulis apa, aku just nak buang aku punya sampah fikiran. Lepas tu nanti biasanya insya-Allah akan ada bersambungan lah. Tulis je, keluarkan je apa yang ada dekat fikiran anda. Yang keempat, kalau saya cakap stage yang saya lalui adalah, pertama saya akan tulis je apa yang saya nak tulis. Yang kedua, baru saya mulakan dengan bersyukur. So benda journal ni, anda custom ataupun template journal anda tu, anda boleh buat macam mana pun, what works for you. Yang penting yalah kita dapat buang sampah fikiran saya. So mungkin anda rasa macam aku patut buat thankful aku buat, itu terserah kepada anda. Dia macam jangan serabut sangat habit baru yang nak buat, just macam simplify je. So mungkin yang pertama, anda tulis je apa yang nak tulis. Dan next stage,
macam saya cakap, yang template bersyukur tu, yang saya mulakan dengan bersyukur tu adalah benda tu berlaku secara macam mana? Mungkin sebab kita dah sebelum ni dah banyak buang sampah kan. Jadi template tu sendiri dia macam automatic tau. Saya rasa nak tambah untuk buatkan saya lagi better. So saya akan tambah lah part yang bersyukur tu. So kalau untuk anda boleh design macam mana pun template anda, asalkan anda dapat konsisten. Itu je yang kita nak, untuk konsisten. Sebab goal dia again, kita nak buang sampah-sampah fikiran dalam diri kita. So itu saja perkongsian saya untuk journal selama 30 hari. Saya doakan ia bermanfaat untuk anda. Kalau ada sebarang soalan, boleh komen dekat bawah. Nanti insya-Allah saya akan reply. Bye. Assalamualaikum.